Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merapatkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 dalam Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan muqaddimah dan ayat pertama kepada surah Al-Ma'idah. So, pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat yang kedua dan ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Innallaha syadidul iqab. Baik, ayat yang kedua ini masih diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana Allah Ta'ala mengawali ayat yang pertama dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada kuliah yang lepas, bahawa dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebutkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 88 kali dan 16 daripadanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ni. Ketika mana Allah Ta'ala mengawali satu-satu surah dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka selepasnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ataupun tegahan daripada Allah yang terdapat selepas ayat Ya ayyuhalladzina amanu, ia adalah perintah dan tegahan yang berkait langsung dengan keimanan seseorang. Maka ketika mana satu perintah yang disebutkan selepas Ya ayyuhalladzina amanu dilakukan, maka itu akan menambahkan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika mana satu perintah yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu kemudian dia tidak melakukannya, maka dengan meninggalkan perintah itu menyebabkan keimanan dia semakin berkurang. Demikian juga tegahan yang datang selepas ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Apabila dia melakukan tegahan tersebut, maka iman dia semakin berkurang. Dan kalau dia meninggalkan sebagaimana Allah Ta'ala menegahnya,
maka itu akan menambahkan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ni, yang Allah Ta'ala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka selepasnya adalah perintah aufu bil uqud, hendaklah kamu menyempurnakan janji-janji kamu, perintah daripada Allah. Manakala pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tegahan selepas Allah menyeru orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal baital haram ila akhiril ayah. So tegahan. Kalau ayat pertama selepas ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala datangkan perintah. Pada ayat yang kedua ini, selepas ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala datangkan tegahan ataupun beberapa tegahan. Yang pertama tegahan itu ialah kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah. Apakah maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni? Janganlah kamu menganggap halal ataupun melanggar syiar-syiar agama Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan syiar-syiar agama Allah Ta'ala dekat sini? Para ulama menjelaskan, ada yang mentafsirkan sya'airallah dekat sini bersifat am dan ada yang bersifat khusus. Maka ada para ulama mentafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka sya'airallah dekat sini dimaknai sebagai larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman dilarang Allah Ta'ala daripada melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menganggap sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang halal, apatah lagi sampai kepada melakukannya. Ada juga ulama mentafsirkan sya'airallah dekat sini bermakna tegahan-tegahan ketika mana seseorang sedang ihram. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa ketika mana seseorang sedang berihram, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh untuk dia lakukan, seperti misalnya memakai pakaian yang berjahit, ya, mencabut ataupun mencukur bulu ataupun rambut, berburu dan lain sebagainya. Maka sya'airallah dekat sini maksudnya, kata setengah ulama, janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang ditegah ketika mana kamu sedang berihram. Dan ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa sya'airallah dekat sini ialah tempat-tempat yang mulia, ya, tempat-tempat yang mulia, seperti Safa, Marwah dan lain sebagainya, tempat-tempat melaksanakan manasik haji, ya. Maka janganlah kalian melanggarnya dengan mengurangi ataupun berusaha, ya, untuk menghalangi orang lain yang ingin mengagungkannya dan beribadah di dekatnya. Maka ada ulama mentafsirkan bahawa sya'airallah dekat situ ialah tempat-tempat melaksanakan ibadat haji seperti Safa dan Marwah. Kerana memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah bahagian daripada sya'airillah, ya. Dan ada pendapat yang lain menyatakan bahawa yang dimaksud dengan sya'airallah, syiar-syiar dekat sini ialah
kewajipan-kewajipan Allah ataupun larangan-larangannya. Kesemua pentafsiran ini adalah boleh diterima, sama ada pentafsiran yang bersifat am maupun yang bersifat khas, ya. So melalui ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman, mereka tidak boleh melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, sama ada yang bersifat am ataupun bersifat khas, seperti ketika mana mereka sedang melaksanakan ihram, ya, seperti ihram haji ataupun ihram ketika mana melaksanakan ibadat umrah, ya. Tegahan dekat sini bukan sekadar tegahan daripada melakukannya, tetapi kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, termasuk tegahan ini meyakini kehalalannya. Meyakini kehalalannya saja tidak diperbolehkan, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wala syahral haram. Yang kedua tegahan itu ialah wala tastahillul qital fil ashhuril hurum. Janganlah kamu memandang halal berperang pada bulan-bulan haram. Maksudnya tidak boleh berperang ketika mana berada pada bulan-bulan haram. Sebagaimana kita sedia maklum, dalam Islam ada yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan hitungan bulan dalam satu tahun itu sebanyak 12 bulan. Kemudian Allah Ta'ala sebut bahawa ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, iaitulah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rejab, ya. 3 bulan berturut-turut, satu sahaja yang tidak berturut-turut, iaitulah bulan Rejab, ya. Jadi dahulu khasnya pada awal-awal mula Islam, ketika mana berada pada bulan-bulan haram ini, maka tidak diperbolehkan untuk berperang. Dilarang berperang pada bulan-bulan haram ini. Namun menurut ramai ulama atau bahkan jumhur ulama menyatakan bahawa tegahan berperang pada bulan haram ini telah pun dimansukh oleh banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan terbukti bahawa ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan di Taif, itu berlaku pada bulan haram, iaitulah pada bulan Zulqa'dah. Yang mana bulan Zulqa'dah itu ialah salah satu daripada bulan haram. Maka para ulama mengatakan tegahan berperang pada bulan haram itu berlaku pada awal-awal mula Islam, tetapi selepas Islam berkembang, ya, maka tegahan itu telah pun dimansukh oleh ayat-ayat, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian mengatakan bahawa tegahan berperang pada bulan haram itu tidak dimansukh. Akan tetapi kata mereka, yang dilarang dekat situ ialah memulakan peperangan. Kalau meneruskan peperangan pada bulan haram boleh. Memulakan, orang mukmin tak boleh memulakan berperang pada bulan haram, ya. Tetapi meneruskan boleh. Misalkan sebelum bulan haram dah berperang, kemudian masuk bulan haram, boleh saja diteruskan, ya. Atau kata mereka, boleh berperang pada bulan haram kalau dalam konteks untuk ad-difa', untuk mempertahankan diri kerana serangan musuh. Maka kalau musuh menyerang pada bulan-bulan haram, maka umat Islam tidak dilarang daripada melawan, tidak dilarang daripada berperang. Maka yang tidak boleh itu kata mereka ialah orang-orang beriman memulakan peperangan itu pada bulan haram. Jadi ada mengatakan, jumhur ulama mengatakan tegahan berperang pada bulan haram itu telah pun dimansukh, tetapi ada yang mengatakan tidak dimansukh, ya, tetapi dengan penjelasan yang tadi, ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala walal hadaya, ya, walal hadaya, dan
juga mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Makkah untuk korban, ya. Maksudnya wala tastahillu hurmata al-hadiyah, ya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, ya, mengganggu binatang-binatang hadi. Hadi ini ialah binatang yang digiring ke Baitullah ketika melaksanakan ibadat haji ataupun umrah, sama ada unta ataupun yang lainnya, maka janganlah kamu menghalang-halanginya sehinggakanlah sampai di tempat penyembelihannya. Dan janganlah kamu mengambilnya dengan mencuri, ya, atau menganggap itu halal untuk kamu ambil, kamu curi, kamu rampas dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Ya, begitu juga al-qalaid. Al-qalaid ni sebenarnya adalah juga hadiyu, ya. Hadiyu itu ialah haiwan-haiwan yang dihadiahkan untuk disembelih di kawasan Baitullah. Cuma al-qalaid ni ia adalah haiwan-haiwan yang dibuat rantai pada lehernya, ya, sebagai penanda, ya, sebagai penanda bahawa ia adalah hadiyu, bahawa ia adalah korban yang akan disembelih, ya, dan itu merupakan syiar-syiar yang disunnahkan. So Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini melarang orang-orang beriman daripada mengganggunya, daripada mengambilnya, daripada merampasnya. Tidak diperbolehkan orang-orang Islam melakukan perbuatan tersebut, ya. Seperti dia curi ataupun au man'u wusulihi ila mahalli, atau misalkan dia halang sehingga akan tidak sampai haiwan-haiwan tadi ke tempat penyembelihannya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah taala, termasuk larangan itu juga, wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dan termasuk juga tidak boleh melakukan ataupun melarang orang-orang yang hendak datang ke Baitullahil Haram dengan tujuan mencari limpah kurnia Allah Ta'ala dengan berniaga dan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal-amal ibadat, ya. Maka tidak boleh mengganggu orang-orang yang hendak datang menuju rumah Allah Ta'ala. Wala tastahillu qitala qasidil baital haram alladhina yabtaguna min fadlihi ma yaslihu ma'ayishihim wa yarda rabbuhum, ya. Maka janganlah kamu memandang halal memerangi orang-orang yang hendak datang ke Baitullahil Haram, maksudnya ke Makkah, yang mana mereka datang untuk mencari penghidupan mereka dan untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ni ialah bahawa orang-orang boleh datang ke tanah haram dengan dua tujuan, iaitulah boleh datang ke tanah haram untuk berniaga, ya, ataupun untuk bekerja, dan boleh juga untuk mencari redha Allah seperti melaksanakan haji, umrah, tawaf, salat dan lain sebagainya. Maka orang-orang beriman dilarang daripada menimpakan keburukan kepada mereka, ya, dan menghinakannya, ya. Tidak diperbolehkan orang-orang yang hendak berkunjung ke sana melaksanakan ibadat ataupun mereka hendak mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam tegahan ini
maka terkandung perintah untuk membuat orang-orang yang datang ke Baitullahil Haram merasa selesa dan aman, ya. Jangan sampai membuat mereka takut atau bahkan menghalang mereka daripada datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang berada di Baitul Haram, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, kata Allah taala, wa idza halaltum fastadu, dan jika kamu telah selesai daripada ihram, maka bolehlah kamu berburu, ya. Maksudnya ketika mana seseorang sudah selesai daripada melaksanakan ihram, ya, ditandai dengan dia telah bertahallul, maka bolehlah dia untuk kemudian berburu. Yang mana sebelumnya ketika mana dia dalam keadaan ihram dilarang oleh Allah Ta'ala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam pada ayat yang pertama, kata Allah Ta'ala, ghaira muhallis saidi wa antum hurum, ya, tidak diperbolehkan untuk berburu ketika mana seseorang sedang ihram. Tetapi pada ayat ini kata Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah pun bertahallul, ya, sudah selesai daripada ihram haji dan umrah dengan tahallul, ya, dan kamu telah keluar daripada tanah haram, maka halallah kamu untuk berburu, ya. Maka keharaman menjadi hilang, dan perintah yang datang sesudah larangan hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum larangan itu, maksudnya diperbolehkan, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum, ya, kerana mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, ya, mendorongmu berbuat zalim kepada mereka, ya. Maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni ialah jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum kerana dahulu mereka melarang kamu datang kepada Masjidil Haram, lalu kemudian kamu bersikap melampau kepada mereka, lalu kamu bersikap zalim kepada mereka, lalu kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Ayat Allah Ta'ala ni kata para ulama mempunyai asbabun nuzul, ya. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dan para sahabat berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kita sudah sedia maklum, salah satu tempat di kawasan tanah haram, ya, atau mendekati tanah haram. Hina saddahumul musyrikun anil bait, ketika mana orang-orang musyrik menghalang mereka daripada datang ke Baitullah. Jadi pernah para nabi dan para sahabat hendak datang ke Baitullahil Haram melaksanakan ibadat haji, tetapi mereka dihalang oleh orang-orang musyrik pada ketika itu. Wa qad ishtadda dhalika alaihim, dan itu sangat berat bagi mereka, Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian famarra bihim nasun minal musyrikin min ahli al-masyriq yuriduna al-umrah, maka selepas Islam berkuasa, pernah orang-orang musyrik hendak datang ke Baitullah untuk melaksanakan umrah, ya, kerana pada masa dahulu orang-orang musyrik pun mereka masih datang ke Baitullahil Haram untuk melakukan itu, ya. Maka para sahabat berkata, faqala as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi berkata, nasuddu haula kama sadana ashabuhum, mari kita halang mereka
sebagaimana dahulu sahabat-sahabat mereka, maksudnya orang-orang musyrik dahulu, menghalang kita daripada datang ke Baitullahil Haram. Jom kita halang mereka sebagaimana dahulu mereka menghalang kita. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, kata Allah, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Ya, jangan sampai kemarahan kamu. Syana'an itu artinya, kata para ulama, ialah syiddatul bughd, sangat marah. Ya, jangan kerana kemarahan kamu yang amat sangat kepada satu kaum, kerana mereka dahulu menghalang kamu daripada memasuki tanah haram ataupun datang ke Baitullahil Haram, lalu kemudian kamu balas dendam kepada mereka. Lalu kamu melakukan perkara yang sama kepada mereka. Jadi kebencian terhadap suatu kaum, permusuhan dan kezaliman, ya, tidak boleh kemudian melakukan balas dendam kepada mereka. Ya, maka seorang hamba mestilah dia sentiasa berpijak kepada perintah Allah dan menempuh jalan keadilan, walaupun dia dahulu mungkin dizalimi, dan tidak boleh berdusta kepada orang berdusta kepadanya, dan dia tidak boleh berkhianat kepada orang yang mengkhianatinya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, kita tidak digalakkan untuk membalas perbuatan dosa dengan perbuatan dosa. Jangan sampai kerana orang misalkan berdusta kepada kita, lalu kita berdusta kepada dia. Atau misalkan kerana dia berkhianat kepada kita, lalu kita pula berkhianat kepada dia. Ini bukan satu perkara yang baik. Ya? Maka Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat ini, jangan sampai kerana kebencian kamu kepada mereka, oleh kerana dahulu mereka halang kamu daripada datang ke Baitullahil Haram, lalu kamu melakukan perbuatan yang melampau kepada mereka, ya, seperti kamu menganiaya mereka, menzalimi mereka, balas dendam kepada mereka, maka itu tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Baik, kemudian pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan takwa. Dekat sini Allah Ta'ala perintahkan supaya orang-orang yang beriman kepada Allah saling tolong-menolong alal birri wat taqwa, ya, untuk melakukan kebajikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dekat sini Allah Ta'ala ada sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu, hai orang-orang yang beriman, untuk melakukan albir, kebajikan dan takwa. Apa yang dimaksudkan atau apa perbezaan antara albir dengan at-taqwa? Albir itu, kata para ulama, amun fi fi'lil wajibat wal mandubat wa tarkil muharramat, ya, wa fi kulli ma yuqarribu ila Allah. Yang disebut dengan albir itu ialah bersifat am, ya, pada setiap perbuatan yang bersifat wajib, sunat, serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan segala sesuatu perbuatan yang menghampirkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Itu disebut dengan albir. Manakala at-taqwa fil wajibat, itu bermakna dalam perkara-perkara yang wajib, ya, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, duna fi'lil mandubat, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang sunat. Oleh kerana itu, fal birru a'ammun minat taqwa, ya, fal birru a'ammu minat taqwa. Maka kata albir, ya, itu lebih umum berbanding takwa.
Ya, kalau albir itu kebajikan yang bersifat sangat luas, sama ada sifatnya wajib ataupun sunat. Ya, termasuk juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bahkan segala sesuatu perbuatan yang menghampirkan seseorang kepada Allah itu boleh disebut dengan albir. Kalau at-taqwa itu sifatnya hanya melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. So dalam albir dan at-taqwa ini, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama menyatakan bahawa at-taqwa ridallah. Taqwa dekat sini itu berkaitan dengan redha Allah. Wa fil bir ridhan nas. Sedangkan albir itu redha manusia. Wa man jama'a baina ridallah wa ridhan nas faqad tammat sa'adatuhu wa 'ammat ni'matuhu. Maka sesiapa yang menghimpunkan antara redha kepada Allah dan redha kepada sesama manusia, maka telah sempurnalah kebahagiaan dia dan telah sempurnalah nikmat yang dia perolehi. Maka sebahagian ulama mengatakan albir itu kebajikan yang diridai oleh manusia, manakala taqwa ialah kebajikan yang diridai oleh Allah. Maka saling tolong menolonglah kamu dalam masalah itu. Saling membantu satu dengan yang lain. Maka konsep gotong royong itu adalah satu prinsip atau bahagian daripada ta'awun. Maka orang Islam itu dia kena saling tolong menolong. Ya, hari ini kita tolong orang, esok mungkin orang pula akan tolong kita. Jangan kita rasa diri kita ni hebat, aku tak perlukan pertolongan orang lain. Sampai masanya kita pasti akan memerlukan pertolongan orang. Walaupun kita rasa mungkin kita kaya, kita berkecukupan, kita hebat, tapi pasti kita akan memerlukan kepada pertolongan orang lain. Begitulah kehidupan seorang mukmin, ya, ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mesti sentiasa melakukan ta'awun, ya, sikap saling tolong menolong satu dengan yang lain, ya, sama ada kebajikan yang bersifat am ataupun kebajikan yang bersifat khas tadi, ya. Sebaliknya kata Allah Ta'ala pada ayat ini, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga wal 'udwan, permusuhan, ya, ataupun pencerobohan. Tidak boleh saling tolong menolong dalam masalah melakukan dosa ataupun perbuatan pencerobohan yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, kita juga ditegah orang-orang beriman daripada tolong menolong dalam melakukan dosa dan perkara-perkara yang melampaui batas. Oleh kerana itulah, sesiapa yang menolong seseorang dalam melakukan keburukan ataupun dosa maksiat yang melampaui batasan-batasan Allah, dia dikategorikan seperti orang yang melakukannya. Begitu juga kalau kita menolong orang dalam melakukan kebajikan, kita dikategorikan seolah-olah ikut serta melakukan kebaikan tersebut. Maka prinsip orang beriman macam ni. Kalau kita tidak dapat melakukan kebajikan, ya, sekurang-kurangnya tolonglah orang yang sedang melakukan kebajikan dan takwa itu. Mungkin kita boleh tolong dengan idea, mungkin boleh kita tolong dengan wang kita, mungkin boleh kita tolong dengan tenaga kita, mungkin boleh kita tolong
dengan pelbagai cara yang lain, ya. Sebaliknya, jangan tolong orang-orang melakukan dosa ataupun maksiat, kerana kita akan digolongkan seolah-olah ikut serta melakukan itu, ya. Maka kalau kita tidak mampu menegah satu perbuatan dosa dilakukan, sekurang-kurangnya jangan pernah ikut serta kita menolongnya. Kerana kalau kita tolong, kita termasuk ikut serta melakukannya. Maka qala jumhurul a'immah, majoriti ulama mengatakan, la yahillu lil muslimin ay yabi'u lin nasara syai'an min maslahati 'idihim. Tidak halal bagi orang Islam menjual sesuatu kepada orang Kristian untuk kebajikan agama mereka, untuk kebajikan hari raya mereka. La lahman, seperti daging, wala thawban, juga pakaian, atau dan lain-lain sebagainya, ya, yang mana itu min ta'zimi syirkihim, yang mana itu untuk mengagungkan kesyirikan mereka, wa aunihim ala kufrihim, dan menolong mereka untuk kekufuran mereka. Wa yanbaghi lis-salatin an yanhaul muslimin an dhalik, dan hendaklah pemerintah melarang orang-orang Islam daripada melakukan itu. Lianna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah berfirman pada ayat ni, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan perkara yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalkan seorang Muslim, dia tidak boleh menjual, walaupun konsep dia menjual, mungkin dia kata, ya saya tak tolong, ya saya tak tolong, saya menjual je. Tapi dia menjual peralatan-peralatan yang diguna oleh agama lain, misalkan. Misalkan dia jual patung, ya, dia jual kayu salib, ya, ataupun aksesoris Natal misalkan. Dia tidak boleh melakukan itu. Walaupun dia kata saya ni berniaga, walaupun kita berniaga, tak boleh. Kenapa? Kerana itu bahagian daripada kita menolong perayaan agama mereka, yang mana agama itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa kepada Allah, sama ada kebajikan yang bersifat am tadi, antara kita dengan sesama manusia, ataupun kebajikan antara kita dengan Allah. Namun kita tidak boleh melakukan tolong-menolong, ya, yang mana itu bernilai dosa, ya, ataupun perkara-perkara yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. So oleh kerana itu, pada hujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kata Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu amat sangat keras, ya. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan tidak melanggar perintah-perintah Allah seperti mana yang disebutkan pada ayat ini, kerana kalau kamu melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala ni, ingat, azab seksa Allah Ta'ala tu amatlah sangat keras, dan kita tidak akan dapat menanggung itu semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, inilah kandungan ayat yang kedua dalam surah Al-Ma'idah ni, yang mana pada ayat yang kedua ini penuh dengan tegahan-tegahan Allah Ta'ala tentang beberapa perkara tadi. Pertama, tegahan Allah
daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah, sama ada tadi yang diharamkan itu bersifat am ataupun bersifat khas, ya. Yang kedua, tegahan daripada Allah untuk berperang pada bulan-bulan haram. Kemudian tegahan daripada Allah daripada mengganggu atau bahkan merampas al-hadi, iaitulah haiwan yang digunakan untuk korban di Baitullah. Begitu juga al-qala'id, haiwan korban yang sudah diberi tanda pada lehernya. Kemudian yang keempat, tegahan Allah daripada mengganggu orang-orang yang hendak menuju Baitullahil Haram, sama ada untuk mencari rezeki ataupun mencari redha Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah menjelaskan bahawa kalau seseorang sudah bertahallul, selesai daripada ihram, maka dia bolehlah berburu, tidak dilarang lagi sebagaimana Allah Ta'ala tegah pada ayat yang pertama. Lalu kemudian ada tegahan Allah Ta'ala lagi yang lima kepada orang-orang beriman, supaya jangan sampai kebencian mereka kepada satu kaum kerana dahulu pernah menghalang mereka ke Baitullahil Haram, lalu mereka bersikap zalim kepada orang-orang tersebut. Artinya kita tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Kita tidak boleh membalas dosa dengan dosa, ya. Sentiasalah ikut perintah dan tuntunan daripada Allah. Kemudian Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong terhadap dosa dan pencerobohan yang melampaui batasan-batasan Allah. Yang terakhir, Allah perintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam semua tegahan-tegahan tadi. Artinya tinggalkanlah sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan untuk tinggalkan, atau jangan lakukan sebagaimana Allah Ta'ala tegah, dan lakukanlah apa yang Allah Ta'ala perintah untuk dilakukan, ya. Innallaha syadidul iqab, kerana sesungguhnya azab seksa Allah Ta'ala itu amatlah sangat keras kepada orang-orang yang tidak bertakwa dengan tegahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dapat kita faham dan kita ambil pengajaran daripadanya. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.